Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia yang telah Tuhan kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan itu kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi di awal surah Al-Isra, pada ini ayat 6. Summa radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina. Ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Sadaqallahul azim. Ayat 6.
Kemudian setelah kamu bertaubat, kami kembalikan kepada kamu kekuasaan untuk mengalahkan mereka. Dan kami beri kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan dan anak pinak. Serta kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukan. Jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu sendiri. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesannya yang buruk berbalik kepada diri kamu sendiri. Oleh itu, apabila sampai masa janji membalas perbuatan durhaka kamu, kali yang kedua kami datangkan musuh-musuh kamu untuk memuramkan muka kamu dengan penghinaan dan keganasan, dan untuk memasuki Masjid Baitul Maqdis sebagaimana mereka telah memasukinya pada kali yang pertama, dan untuk menghancurkan sahaja apa sahaja yang telah kuasai dengan sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan mengasihi kamu kalau kamu bertaubat. Dan jika kamu kembali mendurhaka, maka kami pula akan kembali menyeksa kamu di dunia. Dan kami telah jadikan neraka penjara bagi orang-orang yang kafir pada hari akhirat nanti. Sesungguhnya Al-Quranul Karim ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberikan berita yang mengembirakan orang-orang yang beriman dan mengerjakan yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar, dan bahawa orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Itulah sedikit terjemahan daripada bahasa Al-Quran Al-Karim kepada bahasa Melayu kita. Ayat 6 ni memang masih lagi sambungan daripada ayat 1, 2, 3, 4, 5, menceritakan kisah orang-orang Yahudi, orang Israel inilah Zionis, di mana Allah Ta'ala mula kisah ni, cerita dalam surah ni dengan Isra' Mi'raj. Mula dengan suatu cerita dia menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan antara lain Isra' Mi'raj ini untuk memberi ketenangan kepada Rasulullah dan memberi kekuatan di sudut keimanan, sama ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada kita lah ni. Maknanya dengan berlaku Isra' Mi'raj, perkara-perkara yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara-perkara yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah jadi cukup untuk nak suruh kemah iman, bertambahnya iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nak uji sejauh mana keimanan orang yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari suatu perkara besar, naik langit. Naik lagu mana kita ada kaki dua gini ya, sayap-sayap tak ada. Tapi bila Nabi goyak, benda tu betul. Dan Sayyidina Abu Bakar dia mengiyakan peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW, peristiwa Isra' Mi'raj, walaupun Abu Bakar sendiri tak dengar lagi ucapan daripada lidah Nabi Muhammad sendiri. Apabila ditanya, adakah ini berita daripada Nabi Muhammad? Maka orang kata, ya. Oh, kalau ya dah tahu, memang betul. Daripada hari itulah, Sayyidina Abu Bakar digelar As-Siddiq, orang yang membenarkan suatu kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka lepas pada ayat itu, Allah Ta'ala cerita mengenai kekalahan yang berlaku kepada Bani Israel. Hak Zionis, hak karuk tu. Kerana kalau kita baca sebelum 70 tahun sebelum Masihi, 80 tahun sebelum Masihi, orang Yahudi ni sudah menguasai tempat-tempat Baitul Maqdis dan sebagainya. Maka oleh kerana mereka ni orang panggil mangguk, beragah, melakukan berbagai-bagai kemungkaran, melakukan berbagai-bagai kezaliman, maka Allah Ta'ala orang panggil bagi balas atas dunia ni lagi. Tak ada lagi ke akhirat, atas dunia pun Allah Ta'ala tunjuk dah. Dengan mereka ni kalahkan oleh kerajaan Babylon masa tu,
Sehingga 70,000 kena bunuh, 70,000 pula kena tawar. Buat balik ke negara Babylon di Babylon itu. Ini gambaran Allah Ta'ala gambarkan. Walaupun sekuat mana kuasa manusia atas muka dunia, dia tak boleh lupa kepada kuasa Allah Ta'ala. Sebab kuasa Allah Ta'ala ni mengatasi segala-galanya. Bila tu? Dulu, ni dan selama-lamanya, itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita duk main, yang duk beragah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sifat beragah, sifat takabur, sifat ego, sifat khenak, apa semua ni, memang cukup-cukup Tuhan marah. Kenapa? Kerana tidak sesuai. Kita sebagai makhluk, nak buat nyanyi kat orang, nak buat khenak kat orang, dan buat kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni tengok bukti orang-orang Yahudi, Allah Ta'ala hancurkan mereka ni, disebabkan kezaliman mereka, dihancur oleh tentera Babylon. Itu kehancuran yang pertama. Dia ada kehancuran yang besarnya, yang pertama dan yang kedua. Kita tengok hak nombor ni mana ni? Ayat nombor ni. Kemudian setelah kamu bertaubat, memanglah apabila orang ni kena bala, kena kau semua, maka sikit sebanyak ada orang insaf. Inilah ujian ataupun bala yang Allah Ta'ala turun kepada mana-mana kaum sekalipun, dia tidak akan berlaku. Semua orang tidak insaf dak. Ya akan ada orang akan insaf dan sebagainya. Supaya kita lah mari COVID-19. Bukan semua orang jadi lalah tidak. Dia bukan semua orang insaf dak juga. Maknanya ada hak insaf, ada hak lalah. Kalau dulu tak rajin mari masjid, lepas COVID-19 PKP ni, pakat mari masjid. Ada juga hak tak mari dulu, lah ni tak mari lagi. Akan datang harap-harapnya mari. Mari sini maknanya mengunjungi rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bab semaya ke, dalam bab dengar orang ngajar dan sebagainya. Ada orang sempat dulu je. Sebelum PKP, semasa PKP, lepas PKP, sempat dulu ada apa-apa. Ada juga. Contoh kalau di masjid-masjid, kadang-kadang kita tengok ada masjid tu lepas PKP, orang-orang tak kenal pun apa ada lah. Mana itu satu keinsafan. Siapa dia tu kita tak percaya, tak cara, kita tak penting. Nak royaknya taubat. Summarna lakumul karrata alaihim wa amdamnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aksara nafira. Orang-orang Yahudi masa tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi semula. Setelah mereka ni ada yang bertaubat, maka Allah Ta'ala bagi semula kekayaan kepada mereka. Bagi semula kekuasaan. Digambar di sini, wabani, anak ramah. Orang Arab kalau sebut anak ramah ni pesohor. Orang Malaysia, tak tahu orang Kelantan lah. Kalau anak ramah ni dia pakat ngatur. Allah ramahnya. Allah mu'anyi lalu. Yang beri tasbih lagu tu. Ibu anyi lalu. Tak ada kaitannya dia pun. Bukan kami tak bici rumah dia. Tapi pesen orang kita. Dululah. Allah ni rasa tak ada dalam lagu tu. Dengan banyak harta dan banyak anak. Dan menjadikan mereka aksara nafira. Mereka ni menjadi lebih ramah. Dalam ramah lah bertambah. Sini kita dapat faham bahawasanya harta banyak, anak ramah, kumpulan ramah, apa semua ni, semuanya pemberian Allah Ta'ala. Tengok saya sebut waja'alnakum, kami jadikan kamu aksara nafira, ramah. Tuhan rupanya, bukan kita. Sebab itulah gapo kita buat. Tindakan gapo kita buat masa kita hidup ni, mesti ada keberkaitan dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena tengok, orang kita buat ni, dapat persetujuan Tuhan kau tidak. Agama kena kau tidak. Kalau kena, boleh teruskan. Kalau tak kena, undur balik. Cuma nak faham agama. Ada yang kata, hak ni pun agama, hak ni pun agama. Tu pasal suka balah, tu pakat ngaji. Orang suka balah ni, sama dia balah. Mari pergi maulud, dia balah. Mari pergi Isra' Mi'raj, dia balah. Mari pergi Tarawih, dia balah. Orang tu pakat baik. Pakat belajar. Kalau kata maulud, tak boleh buat selawat. Tak boleh tika mana. Apa je tak boleh. Oh ya. Kalau kata boleh. Hak mana boleh. Apa boleh. Orang kata tak boleh. Sebab tu kena ngaji, kena belajar. Ni sama-sama tak belajar, duduk balas kedai kopi. Akhir sekali, habis air cawer-cawer. Orang berzuhur, klik rumah. Tu, tak ada apa. Jadi nak sebutnya, semua tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena perhati. Gapo tindakan kita pun biar betul dengan kehendak Allah Ta'ala. Ayat 7 tu saya sebut. In ahsantum li anfusikum. Kalau muju, kamu buat baik, li anfusikum, untuk kamu.
Mana-mana orang buat kebaikan, boleh ke dia? Tuhan berguna li anfusikum, bukan ala anfusikum. Biasa bahasa Arab kalau guna la tu, dia maknanya untuk. Kalau ala, kesan kepada kamu. Jadi kalau buat kebaikan, maka boleh kat orang tu. Wa in asatum falaha. Kalau buat kejahatan, boleh kat orang tu juga. Cuma beza umat Muhammad dengan umat Nabi lain. Umat Nabi lain, Nabi Adam sampai ke Nabi Isa alaihi salam, kalau buat kebaikan boleh buat kejahatan boleh Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau buat kejahatan boleh serupa jahat dia, maksudnya balasannya cuma tu je. Tapi kalau buat kebaikan darat 10. Bila jumpa ni, ketika mana Rasulullah berasa macam tak puas hati. Semayang hak 50-nya boleh 5. Nabi terima 50. Tapi pergi tukar, pergi minta kurang. Siapa yang minta kurang? Nabi Musa kan? Minta kurang tinggal 5. 5 tu pun lema ni kata kena minta lagi. Umatmu tak awak 5. Memang tak awak ngerti ramai lagi budak-budak dak maya lah ni. Orang tua ada juga dak maya. Nabi kata Allah 5 daripada 50. Masa macam perah lah, nak kata perah tak ada Nabi tak ada perah. Tuhan kata gini, tak apa 5 pun. Setiap kebajikan umatmu ni aku akan bagi 10, darat 10. Paling kurang start dengan 10 hingga ke 700. Khusus kepada umat Nabi Muhammad, ini special umat Nabi Muhammad. Dan cerita-cerita lagu ni lah kita kena berayak masa maklum. Royak kelebihan Nabi, royak Nabi ni bapa kita kena sayang Nabi bapa benda tu. Dia kata, hak tu beres selawat ni. Ni pula kata selawat tak boleh bangun diri ke apa semua. Kalau bak selawat ni pakai kata sangat, bapa tak boleh bangun diri ni. Kalau bak muka lain, bak karaoke tak ada sibuk pun. Tepi rumah kita, tepi kedai kita degung tak ada siapa marah. Warna karaoke ni ada kan, tak ada marah. Minta maaf lah. Bertanggungjawab. Kalau banyak bak modok kat macam-macam. Dia lah masing-masing ada hujah, hak ni ada gini, betul. Semua tu betul. Tapi kita tengok reason dia, tengok sebab. Elak dia ke pada. Hak kata betul apa, hak kata salah apa. Kena tahu asal-usul berzanji mari mana. Apa tu berzanji ke apa semua. Cuma kena yakin tu payahlah. Hak dalam berzanji sebut tu panjang-panjang tu. Kau start dengan abtadi'ul imlaku bismi zatiyah kau semua tu. Kau tak tahu nak baca, tak kerti lagu dia. Ngapa pun duk. Ada hak Nabi royak. Cerita-cerita tu ada hak Nabi penuh royak dah ada. Ada hak tak ada. Hak tak ada ni lah orang pertikannya. Ada ulama kata ada, ni kata tak ada, ni tidak hadis sahih. Hak ni pula hadis dhaif. Hak ni pula bukan hadis palsu. Hak ni dipertikam. Bukan cerita Nabi. Cerita Nabi orang tak pertikam. Cuma kalau tak ada hadis orang boleh pertikam. Jadi hak zaman Nabi Muhammad ni oleh kerana kehebatan Nabi Muhammad. Secara mana hebat Nabi Muhammad ni? Yang sohor sangat dia ni. Antara kehebatan dia ni, segala orang panggil bala-bala besar sebagaimana bala yang turun kepada umat Nabi dulu. Lagu mana bala banjir besar kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ribut tapal wa Samud. Di puteri Balqis panggil Yaman tu Ma'rij tu pecah. Tuhan tidak buat dalam lagu tu. Kenapa? Kerana pelera kepada orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kursi ada sebut, kalau tidak kerana nak buat budak ni atas muka dunia Tuhan tak buat. Itu jaga hebat Nabi kita. Dia bila lagu ni mula maulud ni kita royaklah. Orang tanya pula, berapa bila lancar royak? Royak juga dia tak pergi dengar. Boleh tidak mulut tak royak, kita duduk mengajar. Sepanjang tahun orang mengajar Masjid Balasah. Royak kan betul? Royak cerita Nabi pula. Mesti tak lari daripada skop wa ma atakumullahu wa ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Gapo-gapo hak Nabi wari kita pakai ambil, hak dia larang kita pakai tinggal. Gak orang duk royak semua sepanjang tahun makan bulan Maulud. Cuma bulan Maulud ni memang kata nak wari nasi kabu, nasi buku hak wari.
Dia kata nak bagi nasi air dingin. Hok bagi lah air dingin panas. Hok bagi lah. Mana ni Ustaz Mesir sebut. Siapa nak buat maulud, nak buat rumah, tak ada kau semua. Bagi biji kita beli. Ataupun bagi. Apa yang agak sedekah? Kerana mengingati cita perintah Nabi Muhammad. Nabi kata sedekah ni gini-gini. Kita puasa terpanggil nak sedekah. Bila nak sedekah? Bila-bila sambut maulud. Ni marah demo ni orang tak kenal ke awak maulud susah ni. Sebenarnya orang tak kenal awak maulud, bukan tak kenal awak maulud. Kita kena faham juga tu kena ada orang panggil balance lah. Ya bukan tak terima di segi selawat dan diri. Kemudian sallallahu ala Muhammad. Selawat ke tak tu? Asyraqal badru alaina. Selawat ke tak? Kalau kita faham lagu tu tak nampak lah. Asyraqal tak selawat. Mana selawat ada asyraqal? Tak ada. Ada selawat tu kita biasa baca sama selawat tu. Tengok-tengok ada doa. Itu biar kita faham. Biar kita faham hak mana selawat, hak mana nasyid, hak mana puji Nabi. Kalau saya kata baru kok ni ya asyraqal badru. Kalau saya baca tak ada asyraqal badru dia tolak tala'al badru alaina. Hak supaya orang sambut Nabi Muhammad. Tu sambut teh. Bukan selawat. Tapi kita boyak tetap mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengagungkan tu orang akan ingat perintah dia. Orang akan ingat ajaran dia. Antara ajaran dia ni in ahsantum li anfusikum. Kalau kita buat kebaikan, pertama buat kebaikan, Tuhan darat 10. Kemudian darat sehingga 700. Tengok kalau sedekah tu, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Itu ayat ni. Itu kelebihan. Bezanya umat lain, buat boleh umat Nabi Muhammad buat darat start dengan 10, 20, 30 sampai ke 700. Bahkan Tuhan kata wallahu Allah Subhanahu wa taala, aku ni yudha'ifu liman yasha'. Aku boleh tambah sebanyak pahala hak aku nak tambah. Moga hak dia berlaku. Wa in asatum falaha. Buat segala kejahatan maka boleh dia juga, bukan boleh ke orang lain. Fa iza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa dukhulul masjidal haram kama dakhaluhu awwal marrah. Kemudian kami datangkan musuh-musuh kamu untuk memurangkan kamu. Apabila Allah Ta'ala bagi kebaikan, bagi nikmat yang banyak, akhir sekali lupa daratan pula. Ni cerita ni sebut bahasa Yahudi. Pasal lain Allah Ta'ala cerita mengenai Nabi lain. Nabi tu. Dan banyak Allah Ta'ala cerita mengenai kelebihan ataupun kesan daripada kedurhakaan, kezaliman, maksiat yang dibuat oleh mana-mana kaum yang lepas. Maka kesan yang buruk. Oleh itu, apabila sampai masa yang janji balasan perbuatan durhaka kamu, kali kedua, kami datangkan musuh-musuh kamu untuk memurangkan muka kamu dengan penghinaan dan keganasan, dan untuk memasuki Masjid Baitul Maqdis sebagaimana mereka telah masukinya pada kali yang pertama, dan untuk menghancurkannya. Kita tengok 07 tu. Yakni kaum Yahudi di Palestin pada kali yang kedua telah diserang oleh musuh lalu membunuh dan menghancurkan segala-gala yang termasuk rumah ibadat mereka. Menurut catatan sejarah, yang menyerang mereka ialah orang-orang Rom yang telah menguasai Palestin pada masa itu. Kena serang mula-mula kepada Babylon. Kemudian Allah Ta'ala tengok ada orang bersabar, tengok ada orang kembali kepada pangkal jalan semua, Tuhan bagi semula kemewahan dan sebagainya. Nampak tak dengar kata pula, nampak macam kau dapat kekayaan ke apa semua, dia pun jadi tak ingat pula, lupa daratan, bagaikan kacang lupakan kulit kalau panggil. Lupa semula pula tu, apa berkecil lupa, mereka ni ego balik lah. Ego balik, jahat balik, zalim balik pula. Apabila lagu tu, maka Allah Ta'ala wari pula serangan yang kedua diserang oleh puak-puak Rom yang telah menguasai Palestin pada masa itu. Mari serang. Sebab tu kita kena faham. Ni cerita-cerita ni hak berlaku lepas dah
digazet dalam Quran, ditulis dalam Quran. Pas cerita-cerita kita lah ni lagu mana? Hak lah ni kita tengok ibrah hak dulu lagu mana. Sebab kita kena faham apa Quran mari ni. Quran mari royak ke Nabi ni, royak cerita-cerita Nabi dulu, 24 orang Nabi dulu. 24 orang Rasul, semuanya dikumpul dalam Quran. Maka tambah cerita zaman Nabi Muhammad SAW menjadi ibrah kepada kita sampai lalu. Sebab tu kita kena tahu, benda lagu ni jadi ke apa dia. Benda lagu ni, bala Tuhan ke lagu mana. Kok mana-mana pun, Tuhan nak suruh kita insaf, kembali mengingatinya. Jangan kita macam kita kaya ke. Tak kira lah kaya dari segi kita, dari segi kerajaan, apa semua, kuasa hebat. Kalau kita tengok, kalau dulu Rusia, hebat bukan main. Tuhan jatuh mata lah. Soviet Union, tak ada kat satu. Ni Allah Ta'ala naik pula, Amerika pula, naik kat tu. Naik pula China, badilah gotu goni. Telefon, cara telefon, hak tu pakai gogo, hak ni tak pakai Android, macam-macam. Akhir sekali, mari COVID. Senyap di belakang. Mari COVID, dengar telefon canggih, tak canggih pun, hak dah begitu. Duduk rumah, hak pakai duduk rumah belakang. Tak boleh ngajar, ni mari lah. Hak tak boleh ngajar belakang. Ini COVID punya pasal. Cuba aku Tuhan tunjuk sikit kuasa dia. Nasib baik Tuhan tak bagi bala sebagaimana angin betul belum yang dikenakan kepada kaum Ad dan Samud. Kalau mari lagu tu, tak ada perlu nak isah dah kita. Mati habis. Empang yang ma'rif pecah, mati belakang. Bila nak isah, kita nak alhamdulillah, mari COVID lalu. Sikit ya. Boleh isah. Kuasa nak oyaknya, setara mana hebat teknologi lah ni, nak tengok COVID tak jumpa. Sebab boleh kata, kena jarak lah, so meter. Boleh royak gitu, mujur tu. Ada dah Tuhan bagi ilmu sikit tu. Berkali lah. Kalau Tuhan bagi ilmu banyak, jadi segar mula kita. Jadi berasa hebat. Hebat doktor-doktor kita. Tengok ni. Aku jadi gitu pula. Biar kita ada balance. Biar kita ingat semua ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah COVID-19, COVID-23 apa pun. Dia Tuhan nak akak, pemecah dia akak. Moga dia je buat tu. Nyakit-nyakit mari Tuhan. Kesembuhan mari Tuhan juga. Kullu da'in dawa. Setiap nyakit ada ubat. Ilal maut. Mati sekarang tak ada ubat. Tak usah cari ubat si mati tak ada. Ilal nyakit ada. Dah tak ada lagi tu, tak jumpa. Wawana. Itu kelemahan kita. Kita kena yakin itu kelemahan kita. Kita bagi orang Islam ni kena ada satu keyakinan. Tak jumpa lagi. Ubat kau tu tak jumpa. Ubat kau ni tak jumpa. Tak ada kisah lain. Ilmunya kita. Pak ilmu hak kita ada. Ilmu hak orang putih ada. Ilmu hak orang hitam ada. Ilmu siapa ada. Mari mana? Mari daripada Allah. Yang kita doa agung-agung. Hebat orang ni. Hebat negara ni. Hebat. Hebat berapa? Ilmu mari Tuhan. Cuma kita ni. Tak nak mengaji. Kita sebagai ayah tidak nak suruh anak-anak mengaji. Kita sebagai abang tak asal adik-adik belajar. Belajar tu betul. Pasal Nabi kata, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada al fa alaihi bil ilmi." Kena ilmu. Sebab tu mari Quran mula-mula Iqra. Suruh belajar, suruh baca. Padahal kita pelik lah baca orang. Nabi sendiri tak kerti baca. Nabi tak kerti baca. Dia jangan jelas dia tak kerti. Sengaja sahabat tak mesti berkerti. Sebab apa? Kalau dia kerti baca, orang tuduh dia buat sendiri. Tak kerti baca punya tuduh Nabi Muhammad Al-Quran sendiri. Pakau karuk orang-orang Arab teka tu, dia kata Nabi Muhammad Al-Quran sendiri. Jadi dia tak kerti baca. Sengaja sahabat tak kerti baca. Tapi Quran dia ingat belakang. Mereka Jibril baca sekali, dia ingat. Sahabat-sahabat pun mereka lagu tu. Baca sekali dua, ingat. Kita baca 15 kali, lupa pula. Ingat pun tak, baca lupa. Mari Iqra. Iqra. Tapi Iqra pun ada cara. Bismi Rabbika. Bukan Iqra saja. Ni ramai pakai ada terjemah Iqra. Hendaklah kita belajar. Sebab Nabi pun Tuhan ajar Iqra. Mari Islam Iqra. Sekat Iqra. Tak jadi. Iqra Bismi Rabbika. Kena ulah Bismi Rabbika. Baca pun kena ikut jalan Tuhanmu. Kalau baca saja, tak pakai kerja juga. Makna Bismi Rabbika situ tu, ikut kehendak Tuhan ko, baca dengan cara Tuhan nak ko. Tu ya biar nampak Bismi Rabbika. Mesti kena pegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena ada rukun iman. Kalau orang tu ilmu tinggi, iman tak ada, tak jadi apa.
Kita nak ilmu tinggi, berserta dengan iman dia pun tinggi juga. Jadi sini Allah Subhanahu Wa Taala royak ayat 7 ni, mereka tu dihancur balik oleh orang-orang Rom, mendapat menguasai Palestin masa tu. Asa rabbukum an yarhamakum. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan mengasihani kamu kalau kamu bertaubat. Memanglah taubat ni maknanya tabayatubu. Tabayatubu ni maknanya kembali. Taubat ni kembali kepada fitrah asal kita. Kita original kitanya juru. Original kitanya baik. Sebab tu Nabi sebut kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Fitrah bermakna Islam. Dalam fitrah hati dalam kita ni mengakui kewujudan Allah Ta'ala. Mengakui keimanan tu. Semua perkara 45 perkara tu. Tetapi disebabkan fa'abawahu yuhawidanahu aw yumajjisanahu aw yunasiranahu, maka akan ikut 3 perkara tu. Sebab tu dia tak ada mengislamkan. Tak ada ayah mengislamkan anak, tak ada. Sebab lahir-lahir dia, kalau tak kosek ke Yahudi, tak kosek ke Nasrani, tak kosek ke Majusi, maka orang itu serik dia akan jadi Islam. Jadi kita alhamdulillah lah, lahir daripada rumput ke Islam dah. Akan tidak pernah ikutlah kita ni. Jadi kena bertaubat. Dan jika kamu kembali menderhaka, maka kami pula akan kembali menyiksa kamu. Tuhan kata, aku suruh mu bertaubat. Mu pun bertaubat. Tapi kalau buat rasa pula, hak kena denda pula. Kita ni alhamdulillah umat Nabi Muhammad, Tuhan tidak akan bagi bala besar-besar. Ni Tuhan janji dah. Sebab pelera ke Nabi Muhammad. Esok-esok pula di akhirat kelak, masuk syurga lebih awal, lebih dulu daripada umat lain. Patut kat umat Nabi Adam dulu lah, bukan Nabi Adam lahir dulu. Tapi dok, kerana status Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Tuhan kata Muhammad, cari umatmu dulu, masuk syurga dulu. Orang lain biar dulu. Sebab itulah ada Nabi lain minta dengan Allah Ta'ala nak jadi umat Nabi Muhammad. Kalau kita lah ni tak suka ke Nabi Muhammad, duk pelekeh Nabi Muhammad, duk wayak Nabi Muhammad ni kalau ajaran dia tak pakai dalam ni. Hal tu pun nak benar lah. Esok-esok bekas kat tidak diberi syafaat lah. Jauh. Orang lagu tu yang akan masuk daripada orang dalam hadis, masih hadis ada sebut. Orang mari nak minum selaga Kausar, mereka ambil sepok, mereka piung jauh. Mari pula. Siapa dekat, mereka ambil sepok ni, mereka piung. Nabi kata, apa mereka tu, kau nampak muka ni supaya umat aku dah ni. Mereka kata, betul dah tu umatmu dah. Tapi mu tak tahu apa dia buat selepas kewafatanmu. Oh, Nabi kata lagu tu, mereka jauh lah. Lagu mana orang lagu tu? Tak silah, umat Nabi Muhammad dah. Tapi, beci sama. Beci ni sama ada dengan mulut, sama ada dengan perbuatan. Kalau kita tak ikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tak ikut supaya Quran royak, tak ikut supaya hadis royak, beci tu orang panggil. Walaupun tak kata beci, walaupun tak kata aku beci ke Nabi, tak ada orang kata lagu tu. Tapi hak Nabi suruh dia tak siap buat, hak Quran suruh tak siap buat, hak Quran suruh dia kata nama tak jadi kan, hak Quran suruh nama huru-hara kan. Ini kata-kata yang menggambarkan kita beci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu setengah orang dia marah tu, berlarak mulut bukan main. Tapi jika Quran hadis royak, tak kasi pakai. Itu sebenarnya punca yang dimarah tu. Wa ja'alna jahannam lil kafirin hasira. Maka kami pun akan kembali mereka itu menyiksa kamu di dunia ini. Atas dunia itu akan seksa. Nah, 08. Sebahagian daripada kaum Yahudi, ini cerita kaum Yahudi lagi ni, yang sentiasa mendurhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian telah berpindah dan tinggal menetap di Madinah. Di dalam zaman Islam, mereka telah menentang Nabi. Perangai Yahudi jak dulu, pah kalau ni, pah bela pun, dia ni memang suka menentang. Dia suka melawan semua. 2 kali dah kena hukum kau Tuhan ni. Pertama, Raja Babylon, ambak dia sekali. Apabila mari pula Raja Rum, ambak sekali pula. Tak degi. Dia nampak segar malik mula. Dia jadi kufur pula. Dia jadi zalim pula. Dia jadi jahat pula. Ini perangai Yahudi nak lagu mana ke dia kan. Jadi mereka ni semasa Nabi ada. Dia mari duduk di Madinah. Dia lah mula-mula lawan Nabi. Yang lawan congak-congak ekor Nabi Muhammad SAW. Dan merancang untuk membunuh Nabi. Serta mengkhianati umat Islam.
Akibatnya sebahagian daripada mereka telah jatuhkan hukuman bunuh oleh baginda Nabi SAW. Dan sebahagian telah keluar, diusir dari Madinah. Dan sebahagian lagi telah dikenakan jizyah. Nak royak orang Yahudi ni, zaman Nabi tu, ada perang, kira Nabi ambak tubik. Ada hak Nabi ambak tubik, ada hak Nabi bunuh, ada hak Nabi boleh dibenarkan duduk situ, tapi kena bayar jizyah. Bayar jizyah. Orang kafir ni ada satu, dia panggil kerajaan Islam, zaman Nabi pun dah perkenalkan jizyah. Jizyah ni kita panggil cukai per kepala. Untuk apa jizyah ni? Bukan nak makan bitih dia. Untuk nak ambil bitih orang kafir, kita sifat ada sutuk suka. Supaya ni kata, nak bagi bantuan, kuih balik bitih. Ni Islam ajar gitu. Yang kita nak kata Islam tak tomel, mereka cara Islam nama huru harun, tak belajar molek ataupun kecek dengan hawa nafsu. Belajar molek sejarah. Tengok ketah kerja Sayyidina Umar, tengok ketah kerja Sayyidina Abu Bakar, tengok ketah kerja Khalifah 4 tu, tengok. Supaya ada kata, oh tak boleh royak gitu. Oh, baca. Tak saya tak royak Sayyidina, tak apa, baca saja. Ada masa berubah. Oh, iyalah masa tu berubah, di segi sistem tu berubah. Supaya kita katalah zaman Nabi buat hukum Islam. Lalu apa tak boleh buat? Ada kata tak boleh buat, Ustaz cakap majmuk. Bila cakap majmuk ni? Lepas habis ada beranak majmuk lalu dah. Ada kata kecek bekil sikit. Duk sibuk majmuk. Tuhan tak tahu bukan akan jadi majmuk. Tuhan buat majmuk ni. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Majmuk tu. Mana tak boleh buat alasan lah tu. Pusing mari ke? Tapi kalau buat alasan, kita tak kerti lagi buat sistem jadi keamanan. Itu bak lain. Yang tak kerti tu, buat kadang kita belajar lah. Itu cara dia. Ustaz sebut ni sempurna maulud. Biar kita faham Nabi tu siapa. Bukan Nabi mari ajar maya puasa. Mari ajar berlakon. Mari ajar kehidupan. Ni ayat sikit lagi, ni ayat 9 ni. Inna hazal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran mari nak royak kita lagu mana cara nak pergi ke akhirat. Itu sebenarnya. Dia tak royak kalau kita tak siap faham ke gapo pun, kena pergi ke akhirat juga. Jadi nak pergi lagu mana? Kena tengok lagu mana cara Quran royak kita. Ayat ini membayangkan bahawa kita selagi kaum Yahudi menderhaka kepada Allah dan menceroboh serta berlaku zalim kepada umat manusia, maka selama itulah pula Allah Ta'ala menggerakkan umat-umat yang lain untuk menyerang, memburu dan menghancurkan mereka. Inilah yang berlaku di sepanjang sejarah kaum Yahudi pada zaman berzaman. Kata kita tengok lah ni Israel, kita tengok lah ni Zion ni. Dia nampak hebat lah ni. Orang lain takut belakang. Tapi tak sampai suatu masa nanti akan kalah. Katalah benar sama, bila akan kalah? Mari Imam Mahdi untuk nak confirm Nabi Isa tu siapa dia? Nak confirm kata, ya boleh kata Nabi Isa tu Nabi Isa, Imam Mahdi. Orang lain tak boleh. Nak confirm Imam Mahdi tu siapa dia? Dia ada cara dia. Mari Imam Mahdi, mari Nabi Isa, maka ketika tu letak bukai lari, masuk bukit lah orang Yahudi. Itu kena ada keyakinan, ada kitab-kitab hadis pun gitu. Bila masuk Imam Mahdi nak mari, siapa tahu. Bila Nabi Isa nak turun, mana kita tahu. Itu kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuhan kata, dan kami telah jadikan neraka. Kalau dunia ni tak kena pun, kok mana-mana akhirat kena. Atas dunia kena dah, akhirat kena pula. Jangan kita ingat akhirat tak kena. Kecuali dah ada bab hukum. Hukum sudah jalan hukum qisas, hukum hudud, hukum ta'zir, diyah semua tu kalau kena dah atas dunia, akhirat tak kena. Itu kelebihan. Hukum lain kena, akhirat kena pula. Waliyazbillah. Dalam bab orang Yahudi ni ataupun siapa-siapa yang seperti Yahudi ni, atas dunia kena seksa, kena panah lita, kena betul beliau, kena banjir, kena gabar dia. Akhirat kena pula. 2 kali sakit waliyazbillah. Kita harap kita ni berada dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan selesa berada di negara akhirat nanti.
Sekarang itu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna hikmah. Allahumma arzuqna al-qana'ah wa haddibna fi salatil jama'ah wa zakkirna ya maulana bil mauti kulla sa'ah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu